Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala faslun fi furudil wudu'i. Tajuk baru Faslun fi furudil wudu'i. Ini satu fasal, ay hadza fasilun. Ay hadza fasl. Ini satu fasal fi furudil wudu'i, pada menerangkan hukum wudu ataupun pada menerangkan hukum ataupun tata cara berkaitan dengan wudu. Faslun bermula fardu. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. Bermula fardu wudu itu ialah 6 perkara. Ini berhimpun 6 perkara. Jadi 6 perkara tu berhimpun 6 perkara tu dipanggil wudu. Adapun satu-satu dipanggil fardu. Sebab tu dia kata bermula fardu wudu itu 6 perkara. Jadi 6 perkara tu berhimpun 6 perkara tu dipanggil wudu. Nisbah satu-satu dipanggil fardu. Baik, fardu ni apa dia? Fardu ni sama sahaja dengan rukun. Fardu dan rukun sama, cuma beza nisbah saja. Sama-sama ma la budda minhu. Fardu pun benda yang mesti ada, ataupun rukun pun benda yang mesti ada. Jadi fardu dengan rukun sama makna, cuma nisbah dia berbeza. Jadi panggil nisbah kegunaan tu beza. Apabila ulama guna fardu, dia beza dengan rukun. Beza nisbah penggunaan istilah. Bukan beza dari segi makna. Adapun makna sama. Sama-sama ma la budda minhu, benda yang tidak mesti ada. Tak ada fardu, tak nama wudu. Tak ada rukun, tak nama solat. Jadi itu makna fardu. Makna fardu dengan makna rukun sama, cuma nisbah dia beza. Nisbah penggunaan dia berbeza. Macam mana beza kegunaan dia? Kalaulah nama rukum, dia panggil rukum ini ibadat yang tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain antara rukun ke rukun yang lain. Itu dia panggil rukun. Macam sembahyang, tak nama fardu, nama rukun sembahyang. Kenapa? Kerana pelaksanaan ibadat sembahyang ini, rukun 13 tu di antara rukun pertama dengan rukun kedua tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain. Apabila tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain, maka ibadat yang jenis macam tu dinamakan, diguna istilah dia ialah rukun. Rukun nak iktidal, kena teruskan iktidal. Tak boleh cross, tak boleh diselangi dengan perbuatan lain. Tak boleh berhenti nak makan nasi, nak pergi menyangkul, nak pergi pasar raya, nak sembang dulu, tak boleh. Kenapa? Kerana disyaratkan terus mualat. Syarat kena mualat. Adapun fardu, beza dia di mana? Fardu ni dia boleh diselangi antara fardu dengan fardu, boleh diselangi dengan perbuatan lain. Cuma dia sunat sahaja mualat. Dia tak wajib. Contoh fardu wudu ni, fardu yang pertama apa? Basuh muka. Fardu yang kedua, tangan hingga siku. Jadi basuh muka dengan niat semua komplit. Saya ambil wudu kerana Allah Ta'ala, komplit semua. Basuh yang pertama, komplit basuh yang kedua, komplit basuh yang ketiga. Nak terus ke fardu yang seterusnya, boleh diselangi dengan perbuatan lain. Boleh diselangi dengan bercakap, boleh diselangi dengan perbuatan lain, boleh tinggal, pergi makan nasi dulu, bedal 2-3 pinggan. Ataupun pergi ada kerja lain, pergi 2-3 jam outstation, kebalik ke rumah, sambung basuh
tangan hingga siku boleh. Kenapa? Kerana ibadat ini tak wajib mualat, hanya sunat mualat. Kita akan belajar secara detail. Mualat itu ada beberapa tempat mualat. Sunat mualat itu ada beberapa tempat. Mualat pada basuhan, mualat pada basuhan pertama kepada basuhan kedua, mualat pada satu basuhan, maksudnya satu anggota tu mualat. Basuh kanan, sunat terus basuh kiri, terus. Boleh nak basuh kanan, 2 jam lagi basuh kiri. 2 jam lagi basuh tengah, 2 jam lagi sapu sini. Jadi mula pagi sampai petang, tak semayang lah. Mula pagi sampai petang. Boleh, tapi tak sunat. Tu dia panggil sunat mualat pada satu anggota. Yang kedua ada sunat mualat pada basuhan. Tu insya-Allah akan datang. Jadi secara umumnya apabila digunakan istilah rukun, maka tak boleh diselangi dengan perbuatan lain. Tapi apabila digunakan fardu wuduk, maka boleh diselangi dengan perbuatan lain antara fardu ke fardu yang lain. Dia tak wajib, dia hanya sunat. Baik, settle itu fardu. Bermula fardu. Fardu apa? Fardu wuduk itu ialah 6 perkara. Jadi 6 perkara tu cukup 6 perkara dinamakan wuduk. Cukup 6 perkara dinamakan wuduk. Kalaulah nisbah satu-satu dia panggil fardu. Itu beza di antara wuduk dengan fardu. Beza di antara fardu dan wuduk. Fardu tu mana? Fardu tu nisbah satu. Basuh muka satu fardu daripada 6 fardu. Basuh tangan hingga siku satu fardu daripada 6 fardu. Nak nama wuduk kena cukup 6. Baru nama wuduk. Tu dia panggil 6 perkara. Jadi 6 perkara ni nak dinamakan wuduk di sisi syariat. Jadi sebab tu wuduk ni dia panggil apa? Ibarat. Wuduk ni samalah dengan semayang. Jadi wuduk ni dia panggil ibarat ataupun nama kepada perbuatan 6. Cukup 6 perbuatan tadi. Niat dan tertib semua 4 anggota. Campur dengan niat, campur dengan tertib. Jadi semua tu dipanggil apa? Dipanggil cukup semua tu dipanggil wuduk. Jadi wuduk ni satu nama merujuk kepada perbuatan basuh muka, tangan hingga siku, sapuh kepala, basuh kaki, niat dan juga tertib. Jadi panjang sangat, maka diringkaskan nama dia wuduk. Pendek je, wuduk. Jadi itu beza di antara fardu dan wuduk. Fardu mana, wuduk mana. Jadi sebab itulah orang panggil kena ambil wuduk. Kita tengok anak kita ambil wuduk, dia basuh muka cincai, basuh tangan cincai, basuh kaki cincai, semua cukup. Tapi kita kata tak nama wuduk tu, tak boleh panggil wuduk. Kenapa tak boleh panggil wuduk? Kerana tak lengkap, tak sempurna setiap basuhan. Walaupun tak sempurna tu sikit je, 1 inci je. Dagu. Dagu ni kawasan muka lagi. Ini tak apalah, bukan kawasan muka. Jadi dagu ni kawasan muka ataupun bibir. Kita terlalu sebutkan bibir. Bibir tak zahir, tak basah pun bibir. Tak terbasuh pun bibir. Maka tak dinamakan wuduk. Kenapa? Tak sempurna ataupun seinci kawasan zahir muka yang wajib basuh. Maka tak dinamakan wuduk. Tak nama wuduk, orang panggil tak ambil wuduk. Tak boleh nama wuduk. Sebab tu dia kata sini, bermula fardu wuduk itu, bermula nak nama wuduk itu 6 perkara mesti sempurna 6 fardu. Pertamanya daripada 6 fardu itu apa dia? Niat. Pertamanya niat. Niat tu disertakan niat tu dengan terbasuh 1 juzuk daripada muka. Jadi
disertakan dia dengan terbasuh satu juzuk daripada muka tu dia panggil kaifiyah. Kaifiyah niat, bukan niat tu. Niat tu dia tak terjemuh. Jadi niat ni dia ada 7 subtopik. Dia ada 7 subtopik. Jadi dia ada makna niat, dia ada kaifiyah niat, cara niat. Itu disertakan dia dengan terbasuh satu juzuk daripada muka, tu dia panggil kaifiyah niat. Tata ataupun dia panggil cara nak niat ketika mengambil wuduk. Bukan nak cerita niat. Adapun makna niat ni apa dia? Qasdun. Qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Pertamanya qasdun. Yang keduanya syai'in. Yang ketiganya syarat muqtarinan. Kena ada 3 ciri. Pertamanya, niat ni, nak nama niat ni apa dia? Nak nama niat ni, qasdun. Sedar hati, ingat hati, lintasan hati. Itu dia panggil terlintas hati tu. Qasdun ni makna apa? Qasdun ni maknanya kita sedar, kita ingat, ataupun bahasa moden dia panggil lintasan. Lintas apa? Syai'in. Syai'in ni kena pada ibadat. Kena pada sesuatu yang kita nak buat. Kalau di sini, syai'in di sini kena kepada wuduk. Terlintas apa? Terlintas wuduk. Tu yang kena wuduk apa dia? Baru boleh terlintas. Kalau tak tahu wuduk apa dia, mana boleh terlintas? Tak kena pun apa wuduk. Wuduk ni basuh muka sampai kaki, tu dia kira kenal lah tu. Barulah tergambar di minda. Sebut wuduk, nampak 4. Campur 2, jadi 6. Wuduk apa dia? Nampak terbayan. Muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, kaki, tertib, niat. Itu dipanggil wuduk. Apabila kita terbayan, sebut wuduk, terus terbayan di minda. Itu dia panggil kena wuduk. Orang tahu wuduk. Sebut wuduk, tak nampak nama je. Wuduk. Tak nampak dalam minda, tak kenal lah tu. Sebut wuduk di bibir je, wuduk. Bibir je wuduk. Dalam minda ni tak terbayang pun diri dia. Tak panggil, itu orang panggil bukan niat diri, itu niat nama. Yang dia nak ni, niat ni apa dia? Niat syait. Syait tu apa? Syait tu wuduk, bukan diri. Bukan nama, diri wuduk. Ingat niat diri ibadat, bukan niat nama ibadat. Macam orang ini kat sebut, usolli fardal zuhri, dia ingat sembahyang. Sembahyang dia ingat apa? Dia ingat nama aja. Qasdun syai'in, dia panggil qasdun ismun. Ingat nama, bukan ingat nama. Ingat diri ibadat. Kita nak niat diri ibadat, jangan niat nama. Apabila orang tak kenal, dia akan niat nama lah. Nak niat apa diri tak kenal. Sebut nama lah, tak pernah tengok Tuhan. Kan? Tuhan tak pernah tengok, tak kenal pun Tuhan. Nama kenal, dia sebut nama. Sahaja aku semayan, fardu, semayan di bibir je, terbayan, tak terbayan pun nama apa semayan. Tak terbayan pun kerangka semayan. Sebab dia tak kenal diri semayan, dia kenal nama. Kita nak niat ni ialah qasdun syai'. Syai' di sini ialah diri ibadat, bukan nama ibadat. Maka diri yang nama wuduk itu ialah kena kepada 4 benda. Campur dengan 2 lah, jadi 6 lah. Kena kepada 6. Kena terbayan sebelum dulu. Sahaja aku ambil wuduk, asalnya sahaja aku ni nak basuh muka, nak basuh tangan, nak basuh sapu kepala, kaki, tertib, kena ada niat. Itu asalnya. Peringkahlah sahaja aku ambil wuduk. Perbuatan tu orang panggil apa? Wuduk. Panggil nama lah ringkas. Sahaja aku ambil wuduk. Tu. Jadi qasdun syai'. Kena ingat, sedar hati, ingat hati kita, terlintas di hati kita, terlintas apa? Terlintas wuduk. Muqtarinan bil fi'l. Ini beza niat dengan azam. Beza di mana? Kalau niat dia kena muqtarinan bil fi'l, dia kena serentak buat. Ketika kita duduk sedar hati itu, serentak buat. Bil muqtarinan bil fi'li, serta buat terus. Itu beza. Kalau tak buat, dia panggil azmun, azam. Sekejap lagi ni nak singgah ni. Ada azam hati dia. Buat lagi tak buat. Tu dia panggil azam. Beza niat, beza di niat dia terus buat. Melainkan puasa sahaja. Puasa niat malam, besok baru buat. Pengecualian. Hal lain semua sama. Jadi itu makna niat. Dia panggil hakikatun hukumun mahallun wa zamanun
wa kaifiyatun wa syartun wa maqsudun hasan. 7 subtopik. Hakikatun pertama niat. Hukumun hukum niat. Hakikatun hukum mahallun tempat niat. Hakikatun hukumun mahallun wa zamanun masa niat. Ini dia ada 7 semua subtopik. Sampai di belakang sekali tu apa yang ketujuh? Yang ketujuhnya ialah tujuan niat. Apa tujuan niat? Tujuan niat untuk membezakan perbuatan dia tu ibadat dengan perbuatan basuh muka yang tidak ibadat. Basuh muka nak bersih muka tu bukan ibadat. Tapi basuh muka yang ibadat dia ada niat. Sebab tu niat ini adalah membezakan antara ibadat dengan ibadat. Ibadat dengan adat. Baik. Settle hakikatun. 1. Yang kedua, niat. Niat apa? Disertakan. Niat. Yang ni niat ni, niat mereka ada kecil lah ni. Niat ambil wuduk. Disertakan dia kan niat tadi dengan terbasuh 1 juzuk daripada muka. Ni. Ini dipanggil cara niat. Wa kaifiyatun. Cara nak niat ambil wuduk macam mana? Wa kaifiyatun, cara niat. Wa syartun, syarat sah niat. Wa maqsudun hasan yang ketujuh, tujuan niat. Jadi di sini ni wa kaifiyah, cara nak niat ketika ambil wuduk. Cara nak niat ambil wuduk ni dia kata apa? Disertakan dia dengan terbasuh 1 juzuk daripada muka. Disertakan. Di sini kena faham makna serta. Ada 2 makna ni serta. Niat disertakan. Masuk diserta ni mesti ada niat ketika air mengalir di kawasan muka. Baik, kita tengok diserta. Makna apa serta niat? Niat disertakan. Maksudnya disertakan dengan terbasuh tu, serta dengan perbuatan terbasuh kena terlintas niat. Bila? Sama ada ketika kena saja air, jangan belum. Ketika terkena saja air di kawasan mana-mana muka kita, terus kita ada niat. Itu dipanggil serta juga. Ataupun makna serta yang kedua, semasa air mengalir di muka tu, masa air mengalir di muka, ketika kena tak niat lagi. Contohnya kita letak, belum niat. Ambil air, siapa pakai paip, ambil air, letak di muka, belum ada niat ketika kita duduk atas ni. Maka kita tarik ke bawah, di bawah ni baru ada niat. Aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Di sini baru ada niat. Adakah dipanggil serta? Ya, juga dipanggil serta. Sebab serta ni ada 2 makna. Pertama, ketika kena saja air, terus niat. Itu dipanggil serta terbasuh, mesti ada niat. Yang kedua, dinamakan serta juga, walaupun tak serentak dengan kena air, selagi mana air duk mengalir di kawasan muka, kita niat. Dinamakan serta juga. Mana contoh? Okey, contoh pertama, faham? Kita letak saja di dahi kita, terus niat. Tak saja dahi, serentak niat aku ambil wuduk. Apabila ambil wuduk, maka tariklah. Tak perlu. Masa kita tarik tu, tak wajib dah ada niat. Ada niat kali pertama saja. Maka tarik sampai kiri kanan sampai ke bawah. Terus tarik ke atas balik. Tak perlu ada niat. Itu dipanggil pertama. Yang kedua, kita letak di dahi pertama, tak ada niat lagi. Air dah kena dah kawasan muka, sebahagian daripada kawasan muka masih belum ada niat. Di mana ada niat? Masa air duk mengalir kawasan muka. Di pipi baru ada niat. Maknanya tengok sebahagian ni tidak ada niat. Di sini baru ada niat. Ingat, di sini ada niat, sah niat, tarik, bersih. Tapi ingat, kawasan yang tak ada niat kena rata balik. Tak kawasan sini, sampai kanan, rata balik tempat tak ada niat. Kembali balik dan cuci semua. Itu dipanggil serta. Bukan serta dengan satu makna je. Baik. Niat disertakan. Disertakan. Diserta tu dengan terbasuh. Kenapa dia tak kata basuh?
Dia kata terbasuh. Kerana di sini tak syarat fi'lul fa'il. Tak syarat membasuh. Sebab tu dia tak guna inrisal. Dia tak guna ghuslun, tapi dia guna inrisal. Maknanya inrisal ni terbasuh. Tak disyaratkan fi'lul fa'il. Tak syarat perbuatan kita. Kalau dia kata membasuh, mesti perbuatan itu kita. Kita yang membasuh. Tetapi ambil wuduk tidak disyaratkan membasuh. Walaupun terbasuh. Sama ada perbuatan orang lain ataupun bukan perbuatan orang lain. Hujan. Ataupun perbuatan orang. Perbuatan orang macam mana? Contohnya, contoh kita nak ambil wuduk. Tak dan kita ambil wuduk, kawan kita spray awal. Kawan kita buka paip, dia spray pancuk. Water jet. Kan ni kan duk viral water jet. Spray saja guna water jet, kita terkena air, tu niat. Kena ada niat, tak ada niat, tak pakai. Terkena air, tu niat. Tu dia panggil terbasuh. Bukan kita basuh. Terbasuh je. Tu kira dia yang sengaja. Kalau tak sengaja boleh, dia tak sengaja. Dia tak sengaja lalu kat depan dapur kan. Orang lempar air. Air mutlak lah. Jangan air teh. Air mutlak. Tu kena muka kita. Peruh niat. Aku memang nak ambil wuduk dah. Jalan ke tepi dapur kan nak ambil wuduk. Tuan rumah simbol suk dengan air. Dia tak tahu pun kita. Kalau dia tahu pun dia buat tak tahu je. Kena muka kita turuh. Niat aku ambil wuduk. Lepas tu rata je lah. Sekali basuh dah. Pertama. Jimat dah. Terbasuh. Tu dia panggil terbasuh. Ataupun contoh ketiga. Hujan. Inrisal juga. Hujan. Hujan dia kita ada. Tak ada tengah hujan. Sah. Kenapa? Kerana tak syarat fi'lul fa'il. Dia tak buat apa pun. Tak ada. Tak buat apa pun. Tu dia panggil tak disyaratkan fi'lul fa'il. Baik. Okey, terbasuh tu satu juzuk. Satu juzuk daripada muka. Tak disyaratkan mesti semua kawasan muka kena ada niat. Tak syarat. Tu dia panggil satu juzuk daripada muka terbasuh sebahagian daripada kawasan muka ada niat terus. Sah. Dan tiada disyaratkan kekal niat hingga terbasuh sekalian muka atas yan atau qaul yan mu'tamadnya. Tak syarat kekal niat itu hingga terbasuh semua kawasan muka. Sebab tu syarat dia sebut di situ niat, ada niat tu serta terbasuh satu juzuk daripada muka. Asalkan satu juzuk daripada mana-mana muka ada niat. Sah niat kita. Tak disyaratkan mesti komplit. Setiap kita basuh sampai sempurna muka kena full niat. Tak wajib. Muktamadnya sebahagian daripada kawasan muka ada niat, sah. Rata je. Yang dhaif sahaja disyaratkan kawasan kena ada niat full. Hanya disyaratkan, ni ada syarat tambahan. Tak syarat kena ada niat keseluruhan kawasan muka. Mesti ada niat. Hanya syarat apa dia? Hanya disyaratkan jangan berpaling niat. Disyaratkan jangan berpaling niat. Apa makna berpaling niat? Jangan tukar niat. Ketika dia basuh tangan hingga siku ataupun ketika dia basuh lain tu, jangan dia tukar niat. Selepas niat mengangkat hadas, selepas niat ambil wuduk, belum sempurna lagi basuh muka, baru separuh, ada sikit lagi tak sempurna basuh muka. Jangan dia tukar niat. Jangan dia tukar, niat dah cantik dah, sampai sikit lagi belah ni. Oh, belah ni tak bersih muka, nak cuci mukanya ni. Tukar niat nak cuci muka. Maka tak sah. Tak syarat kekal niat, tapi jangan tukar niat lain. Jangan berpaling niat. Berpaling tu bayan daripada berpaling, bayan daripada tukar. Daripada basuh muka kepada basuh yang lain. Yang ni basuh muka
kepada basuh yang lain. Basuh tujuan yang lain. Yang tu sifat bagi tujuan. Kepada basuh yang ini basuh tujuan yang lain. Yang lain tu, yang lain daripada basuh muka. Yang lain apa? Tujuan yang lain daripada basuh muka. Maksudnya, dia basuh muka tu bukan tujuan wuduk. Tujuan untuk bersih muka daripada kotoran. Baik, saya tahu. Tetapi istidrak, sungguh kata tak boleh nak tukar niat. Nak tukar niat tu, niat cantik dah ambil wuduk, separuh niat ambil wuduk, tukar niat kepada lain. Maksud tukar niat kepada lain ni, ubah niat kepada cuci. Nak cuci muka. Tadi ambil wuduk lah. Tiba-tiba, semalam bakit tidur tak boleh, lupa nak cuci muka. Biasa nak cuci muka. Belah ni tak cuci. Lepas bersihlah muka tu. Dia tukar niat. Maka tak sah. Tetapi, istidrak balik. Tunggu pun kata tak boleh tukar niat. Tiada mengapa. Tiada mengapa ni sah. Niat basuh muka. Basuh muka tu maksud basuh muka tu niat wuduk lah. Niat basuh muka daripada wuduk. Jadi niat basuh muka tujuan wuduk. Serta basuh yang lain. Serta ni dia niat serta. Basuh wuduk pun wuduk. Dalam masa yang sama, nak cuci muka, nak bagi muka bersih. Dia sharing dia panggil. Wuduk dan perbuatan lain. Boleh. Itu tiada mengapa sah. Tetap dikira wuduk dia sah. Hak atas tu dia tukar terus. Hak ni dia tak tukar. Hak ni dia wuduk dan. Tu kena ada dam. Tak ada dam tak boleh. Dan. Dia dah estimate dah. Kejap lagi cuci ni sekali. Dan. Macam hak tadi, dia bukan dam. Hak tadi semata-mata tukar. Okey. Tengok yang pertama. Yang pertama ni, dia niat wuduk. Separuh dia cantik. Aku ambil wuduk kan Allah Ta'ala. Tiba-tiba sekat ni, dia tukar terus. Apa maksud tukar? Ubah kepada tujuan lain. Yang ni untuk apa ni? Teringat semalam tak bersih muka bangkit tidur tadi. Patut biasanya bangkit tidur cuci muka dulu, baru ambil wuduk. Mandilah. Ni tak mandi. Cuci bersih. Dia tukar niat apa? Niat nak cuci muka. Maknanya niat wuduk dah tak ada dah. Niat wuduk sekat ni je. Dia bukan dan. Beza. Adapun yang kedua, kalaulah dia sharing, ishtirak, berkongsi, wuduk dan cuci. Boleh. Maksud apa? Ambil wuduk ni, sambil-sambil tu bersih lah. Sambil-sambil bersih lah. Jadi dua dalam satu. Boleh. Memang kita bersih muka pun macam tu juga. Wuduk pun macam tu juga. Sama je. Cuma niat wuduk dan. Kenapa dan? Jangan bercuci muka dan wuduk. Tak boleh. Kena wuduk dulu. Baru dan cuci muka. Tu. Macam ni lah. Kat mana sembang ibadat istirahat. Tumpan. Dalam ibadat dia ada tumpan. Banyak niat tumpan ni. Dia dalam ibadat, dalam semayan, dia ada tumpan. Semayan tumpan. Semayan tumpan, dia kena sebut diri dulu baru tumpan. Contoh, semayan tahiyatul masjid dan wuduk. Dan sunat wuduk. Boleh tumpan. Kita akan belajar akan datang, ada jenis semayan yang boleh tumpan. Kita semayan sunat, semayan ba'diyah. Semayan ba'diyah ataupun semayan qabliyah, tak kisahlah. Dan tumpan apa? Tahiyatul masjid. Kita tak nak buat asing. Kita buat dulu qabliyah, orang azan turun masuk, orang duk semua pakat semayan qabliyah. Kita pun semayan qabliyah. Kita tak nak semayan tahiyatul masjid dulu. Sepatutnya tahiyatul masjid dulu 2. Lepas tu baru qabliyah. Tapi kalau lah tahiyatul masjid 2, tak sempat qabliyah. Orang akan qomat. Maka kita pun terus. Dia panggil tumpan semayan. Tumpan mana? Tahiyat tu tumpan qabliyah. Bukan qabliyah tu tumpan tahiyat. Jadi qabliyah tu kita niat aku semayan sunat
qabliyah, sunat maghrib ataupun sunat isyak qabliyah dan tahiyatul masjid. Kena budan. Dia semua niat solat boleh? Ya? Semua niat solat boleh? Atau solat sunat je? Dia ada tak boleh. Dia boleh, wajib pun boleh, cuma tak tu ada khilaf lah. Ada khilaf wajib. Maksud wajib tu semayam maghrib boleh tak tumpan. Ada yang bukan semua jenis semayam boleh tumpan. Dia ada formula dia ada kaedah dia. Bukan kata semua semayam boleh tumpan, boleh masuk. Jadi semayan antara semayan boleh tumpannya ialah semayan yang tidak mempunyai waktu ataupun semayan yang mempunyai sebab. Macam contoh dia tahiyah. Tahiyah ni dia tahiyatul masjid ni dia panggil semayan dengan sebab apa? Dengan sebab masuk masjid ada semayan. Nak meraihkan masuk masjid ada semayan. Dia bukan semayan punya waktu, tidak. Jadi, kalau semayan yang punya waktu, semayan sunat punya waktu, boleh ditumpan dengan apa? Semayan punya waktu ni, semayan sunat qabliyah ni punya waktu. Jadi, boleh tumpan. Apa jenis semayan boleh tumpan? Antara ialah semayan tahiyatul masjid. Antara ialah semayan sunat wudu. Kenapa? Kerana semayan sunat wudu, semayan yang punya sebab. Sebab apa? Sebab ambil wudu. Apabila ambil wuduk, mengiringi wuduk tu ada sembahyang. Mengiringi masuknya masjid ada sembahyang. Jadi dia panggil apa? Dia panggil semata-mata masuk masjid nak kena ada sembahyang. Tak kata sembahyang apa pun. Cuma afdalnya sembahyang niat tahiyah. Tapi boleh nak sembahyang lain, dapat pahala tahiyah. Contohnya qabliyah tu, kita terus buat qabliyah. Tak niat pun, tak niat sharing pun. Boleh juga pahala qabliyah dan juga pahala tahiyah. Kenapa? Kerana naknya ialah semata-mata semayang. Asalkan masuk ada semayang, jangan duduk terus. Maka kita tak sempat duduk. Kita qabliyah dulu. Maka akan dapat pahala tahiyah juga. Tu. Fardu boleh tak? Fardu. Masuk dalam tempat sementara. Fardu sama fardu. Tak boleh. Masuk kita nak solat. Mana dapat tak tahiyat? Ya tak dapat. Kita tak duduk pun. Terus dapat. Terus semayang fardu. Kita tak duduk. Semata-mata semayan, sama ada sunat atau fardu, akan dapat. Cuma afdal. Kalau ada masa, afdal asin. Afdal asin maksud mana? Afdal tahiyah. Sebut direct tahiyah. Itu afdal. Tapi nak semata-mata dapat pahala sunat, dapat pahala nak mengelak makruh, dipanggil pahala tahiyah, elak makruh. Tahiyah ni panggil memulia. Memuliakan masjid itu dengan apa? Dengan sembahyang. Itu cara memuliakan dia. Tak perlu lah niat kita nak masukkan solat. Betul. Tak perlu. Dia betul. Itu dapat semata-mata. Cuma kalau nak pahala asin, pahala sunat dia panggil untuk dapat asin tu dia panggil boleh niat. Niat. Ada kaedah panjang tu nanti masuk bab apa tu bab sembahyang kategori sembahyang sunat. Dia ada kategori sembahyang sunat. Okey, settle. Dan kedua. Jadi kesimpulan dia, niat ni, dia jangan niat sembahyang, niat wuduk sama je. Jangan kita, dia tak syarat kekal, sama je sembahyang pun tak syarat kekal. Takbiratul ihram Allahu Akbar tu tak syarat kekal full. Wuduk pun sama, tak syarat kekal. Hanya jangan tukar, itu saja. Jangan tukar. Tak kisahlah nak tukar tu di muka ataupun di lain, sama je. Bukan di muka saja. Jangan tukar di lain pun jangan. Tiba-tiba basuh tangan, tukar. Basuh tangan, cuci tanganlah, seluk penuh ni. Tak boleh. Dia memang apabila niat satu tempat aja, dia panggil dia ihatah, dia akan menjalar, dia akan menular sampai ke kaki. Daripada niat di muka, dia sah menjalar, dia panggil menular sampai ke kaki. Tapi dengan syarat
jangan cross, jangan tukar di mana-mana. Sama ada tukar di muka, ataupun di tangan, ataupun di kaki. Jangan tukar dengan niat lain. Kalau tukar dengan niat lain, putus. Itu saja. Sama dengan semayang pun. Semayang, batu semayang, sama ya konsep dia. Semayang, rokok, tak boleh niat rokok semata-mata untuk menghilangkan sakit. Tapi kalau sharing boleh. Rokok sambil-sambil hilang lenguh. Boleh. Jangan semata-mata tukar niat. Kalaulah niat, kenapa nak rokok ni? Nak hilang lenguh. Lama sangat Tok Iman bedal surah panjang sangat. Oh, sakit pinggang. Kenapa tak sabar nak rokok? Nak hilang lenguh. Batal. Atau apa nama ni? Tak sah rokok dia. Apabila tak sah rokok, kena rokok lain. Baik, maka tukar pula dah. Dan keduanya daripada 6 fardu wudu. Dan keduanya pada dia fardu wudu itu. Jadi tuan guru cik ni dia banyak guna, kita tengok gaya bahasa dia, tu terus dengan badal, fardu wudu. Kalau kita lain, dan keduanya basuh sekalian muka. Kalau kita lain. Tapi tuan guru ni dia keluarkan. Tu dia keluar terus. Dan keduanya fardu wudu itu, jadi fardu wudu tu badal kepada nya. Kalau kita lain dia tak guna badal, dia kena takdirnya. Dan keduanya nya apa? Dan keduanya nya daripada 6 perkara. Tu. Dan keduanya nya fardu wudu. 6 perkara tu. Kedua daripada 6 lah. Tu nya tu. Apa dia kedua? Basuh sekalian muka. Tapi tuan guru ni, dan keduanya nya apa? Nya fardu wudu itu. Terus dia badan, terus dia keluar. Tu. Badan tu ganti pada nya. Itu tu lain lah. Tu. Nak badal tu banyak badal kan. Yang ni dan keduanya nya tu ganti pada, sepatutnya nya tu takdirnya tu fardu wudu daripada 6 perkara tu. 2 daripada 6. 6 apa? 6 fardu wudu. Ni kedua. Jadi tak ada takdir. Terus musannif keluarkan. Jadi keduanya fardu wudu itu basuh sekalian muka. Basuh kawasan muka. Jadi basuh sekalian kawasan muka. Tu makna sekalian tu sekalian ataupun semua kawasan zahir muka. Kena tahulah mana kawasan zahir muka tu. Dan baran yang ada di atasnya, atas muka. Dan baran. Apa baran tu? Dia nak bayar, nak terang. Yang kata baran tu daripada bulu. Bulu yang ada atas muka tu. Dia sebut contoh satu je lah, bulu. Tak kisahlah kalau bulu ke daging tu yang tumbuh ke, ketuak ke. Itu dipanggil benda yang ada kawasan muka wajib basuh. Kawasan zahir. Maka wajib basuh zahirnya, zahir muka. Dan batin, silap. Maka ni tafriq kata bulu. Tu. Nak detailkan kata bulu yang ada atas muka tu, nak kena basuh zahir ke ataupun boleh basuh, kena basuh batin sekali. Bulu tu, bulu atas muka kita ni. Ada ke bulu tebal ataupun bulu nipis? Adakah cukup kita kenakan air atas rambut, atas bulu tebal kita ni? Ataupun nak kena sampai di batin kulit. Tu. Bulu tebal. Dia akan sapu ni kena atas bulu, kena atas
bulu-bulu sideburn ni. Kena. Ataupun kena rapat di batin dia. Kena rapat di kulit tu batin dia. Tu. Maka tu dia nak jelas. Maka wajib basuh zahirnya zahir bulu. Dan batinnya batin bulu. Kena zahir dan batin. Melainkan ada pengecualian. Yang tak wajib basuhnya melainkan batin janggut. Janggut tak wajib. Janggut tak wajib sampai ke batin. Tapi ingat janggut mana? Dia kira tebal nipis pula. Dan 2 tali tudun atau pada kata batin janggut. Melainkan batin janggut dan 2 tali tudun. 2 tali tudun, 2 sideburn 2 sideburn. Ni sideburn dan juga janggut. Tu. Tapi ingat, hak mana tak wajib sampai di batin ni? Janggut yang macam mana? Sideburn yang macam mana? Tak wajib sampai di batin ni. Tak wajib tolak sampai di batin. Yang tu sifat janggut. Dan juga 2 tali tudun. Yang lebak. Janggut yang lebak dengan 2 tali tudun yang lebak. Tak wajib sampai, tak wajib kena tolak masuk dalam. Sekadar macam tu je. Atas zahir. Korang tebal. Wajib sekadar atas janggut saja, zahir janggut dan 2 tali tudung yang tebal ni. Tu. Satu lagi, bagi lelaki, janggut lebak dan 2 tali tudung lebak bagi lelaki. Ada perempuan wajib basuh. Kalaulah perempuan pun ada ni, perempuan janganlah ada janggut. Ni, 2 tali tudung panjang ni, lebak ni sampai ke bawah. Sideburn perempuan apa? Bulu-bulu katu apa ke bawah. Wajib sampai ke batin perempuan. Dia hanya dibenarkan pengecualian ni untuk lelaki saja. Untuk janggut lelaki yang lebak dengan 2 tali tudung lelaki yang lebak. Ada pun perempuan, walaupun dia lebak, tetap wajib basuh sampai ke batin. Kenapa? Dia termasuk dalam kaedah an-nadir kal ma'dum. Jaran-jaran perempuan ni yang ada 2 tali tudun dan janggut yang lebak. Kalau ada, juga dikira hukum yang nadir. Sama. Dia lelaki je. Hanya dibenarkan untuk lelaki. Adapun perempuan dan khunsa tetap sama. Wajib sampai ke kulit. Yang lelaki kita tebal, okey. Tak wajib tonyoh-tonyoh sampai kulit. Tak wajib tonyoh sampai janggut. Kalau perempuan tu panjang dia sampai sini. Sama. Yang kawasan muka kena wajib basuh. Kena wajib basuh. Biasa dia buat begini. Dia buat macam tu. Dia kena kawasan ni je lah. Atas dia lipat naik tu tak apalah. Lipat naik tu. Ni kawasan muka ni. Lipat naik tu bukan kawasan muka dah. Kan? Walaupun panjang sampai ke bawah dia tarik. Bukan kawasan muka dah. Itu bukan kawasan muka. Lebihan tu kawasan muka. Kalau kawasan muka, wajib basuh. Dia sini panjang sikit kan. Dia tak dekat kat kulit. Tapi dia kat sini. Bukan kawasan muka tak wajib basuh. Bukan kawasan muka tak wajib basuh. Dia wajib basuh yang ada melekat di kawasan muka je. Melekat di kawasan muka. Macam yang lebihan tu tak payah. Lebih tak payah. Macam juga ni. Macam juga nanti kita akan belajar. Kawasan muka nak kena tahu. Tu dia buat dah. Dan bermula perenggan panjang muka tu. Dia kena tahu kawasan muka. Bukan kawasan muka tak wajib basuh. Macam juga kepala. Kepala ni dan ketiga basuh sekalian tangan ada lagi. Yang keempat kepala. Kepala ni dia sapu kepala. Maksudnya sapu satu juzuk bahagian kepala. Tak bukan bermakna sapu depan. Asalkan rambut yang berada di kawasan kepala sah. Mengikut mazhab Syafi'i, walaupun seorang rambut sah, walaupun di hujung rambut paling tajam tu, tak depan je. Tak syarat satu rambut tu mesti semua, tak. Syarat dia rambut yang berada kawasan kepala. Walaupun satu orang, walaupun di hujung rambut.
Kita ambil sorok rambut ni, di hujung dia tu. Ni rambut contoh hujung. Tak macam ni je. Ni air. Sah. Tapi ingat, kawasan kepala. Maka inilah orang tanya. Akan datanglah kita cerita. Kalaulah saya ni rambut panjang depan ni, saya nak sapuh ni, boleh? Itu bukan kawasan kepala. Tak sah. Dia nak kawasan kepala. Kawasan kepala macam mana? Kawasan kepala tarik ni dia tak keluar dari kawasan kepala. Okey. Tak keluar. Kalau lebih dah ni, lebih ke bawah, itu lebih daripada kepala. Ni kawasan kepala. Dia nak tarik kawasan, tarik macam mana? Kalau saya tarik ke belakang, lagi panjang. Dia tak kira ke belakang. Dia kira tengok tempat itu, tempat yang hampir dengan kepala. Itu dia kira, paling hampir. Dia tak kira yang jauh. Kalau yang jauh, depan ni, tarik ke belakang, lagi jauh lah kepalanya. Tak kisah. Dia tak kira. Dia kira kawasan yang paling hampir dengan kepala. Kalaulah depan ni, yang hampir dengan kepala depan. Tu. Bukan ke belakang. Maka kita kena nilai dia, tarik ke depan. Maka depan ini, berapa inci saja tak keluar daripada kepala. Ni dah bukan kepala, ni dahi dah. Yang hujung ni, tak boleh letak. Tak boleh boh. Sapu hujung je. Kena sapu yang tengah ni. Sebab tengah ni kawasan kepala. Settle. Itu kepala. Konsep dia sama lah dengan muka ni. Baik, settle. Lebah bagi lelaki tak wajib sampai ke batin kulit. Hanyalah zahir sahaja janggut. Bermula perenggan panjang muka itu. Apa habis dulu? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bermula perenggan panjang muka itu. Bermula perenggan. Ini kawasan panjang muka itu. Perenggan dipanggil border. Bermula sempadan. Kawasan panjang muka itu. Bermula sempadan kawasan muka itu nisbah panjang. Panjang itu dipanggil nisbah panjang. Daripada tempat yang ghalib tumbuh rambut kepala hingga kesudahan 2 tulang dagu. Jadi kita nak tahu sempadan ataupun kawasan muka nisbah panjang. Dia ada 2 nisbah. Pertama nisbah panjang, yang kedua nisbah lebar. Ini cara muka, nisbah panjang, nisbah lebar. Jadi kita nak tahu kawasan dia. Maka nak tahu kawasan yang sebenarnya kawasan wajib. Nak tahu kawasan wajib diambil kira berdasarkan 2. Nisbah panjang dengan nisbah lebar. Apabila kita tahu panjang dan lebar, maka kita boleh ukur. Okey, macam mana? Nisbah panjang daripada ini mula daripada tempat yang ghalib tumbuh rambut. Ghalib walaupun dia botak. Ghalib tumbuh rambut macam ni walaupun dia dah tak ada dah depan ni, tengah sampai ke sini dah. Jangan ikut dia. Ikut ghalib standard. Standard kena ambil depan ya. Jadi ikut orang tu dia botak sampai tengah dah. Maka ambil tengah. Bukan, tu ghalib tu. Bukan ikut standard orang, ghalib. Standard ghalib, standard dia kata saya ustaz dah tengah dah. Doktor dia kata sampai bubuh dah kepala. Ghalib. Jadi ghalib tumbuh rambut ni hingga ni dia panggil apa? Dia panggil menghabisi 2 tulang dagu. Ini hak wajib, bukan sunat lagi. Kira wajib dulu. Hingga kesudahan 2 tulang dagu. Hingga kesudahan ni last. Ni 2 tulang dagu, penhujung tulang dagu. Ni 2 tulang dagu, penhujung dia sini, bawah ni. Jadi hingga last tulang dagu. Ni bawah lain. Ni. Jadi kita ambil tulang dagu, ni tulang kan? Ni. Semua ada tulang dagu. Lah tulang dagu tengah-tengah ni ada tulang ni. Bukan atas ni, tengah. Ni tulang, cari tulang dagu. Okey, last dia panggil kesudahan 2 tulang dagu. Ni kiri kanan tulang dagu kita. Okey, ini dagu. Okey, itu dia punya. Jadi cara dia nisbah dan perenggan lebarnya, ni kita ambil dua-dua. Dan kawasan ataupun sempadan kawasan nisbah lebarnya. Lebar tu nisbah. Daripada anak telinga kepada anak telinga. Lebar mula pada anak telinga ni, cupi ni dipanggil anak. Ni cupi ni anak telinga ke anak telinga. Jadi cara dianya kena ukur. Ni kena lukis Belum mengaji dulu masa di pondok tok guru lukis. Atas ni kan.
Okey, tarik. Satu. Yang kedua, ni buat dulu. Bagi tahu dulu. Okey. Maka kita nak tahu sempadan ni dan sepadan ni. Macam mana cara nak buat? Kan? Sepadan ni dengan sepadan ni. Okey, cara dia, tarik ni hujung ni, titik temu ni, titik tengah ni. Titik sini ni kan? Titik ni temukan dengan ni. Temukan dengan ni. Atau kena lukis di papan putih. Okey, ini sahaja kawasan muka. Ni. Okey, Asyik lukis je. Asyik lukis sini. Lukis je. AA. Okey, lukis tu. Asyik lukis tu. AA. Ni atas. Ikut boleh kan? Bulat tak apa. Bulat kan? Macam tu. Okey. Tu dahi kan? Dahi tu atas. Okey, kita ambil lebar. Okey, sampai ke dagu. Okey, tu nisbah panjang. Nisbah panjang. Okey. Settle satu. Nisbah panjang. Nisbah lebar. Tu nisbah lebar. Tu lebar. L. Lebar. Okey, isu dia yang kita nak tahu ialah kawasan ni. Kawasan tepi ni. Mana yang wajib ni? Jadi tarik. Asyik tarik atas tu, buh ke tupi telinga tu. Atas ni, tarik sini. Ni. Tarik ke telinga tu. Tarik ke telinga. Tarik betul kan? Buat tegak kan? Okey, straight straight. Straight je. Kena pakai membaris. Okey, straight je. Macam tu. Okey, dia ni pula straight kan macam ni. Okey, itu kawasan wajib sebenarnya. Kita nak tahu kawasan wajib. Sekejap lagi baru kita nak kira kawasan sunat. Ini kawasan wajib. Kawasan wajib. Ini je wajib. Celah ni sunat. Sikit je. Jadi itu kita nak tahu betul-betul sempadan. Ni kita nak kena, kalau nak ukur tanah tu dia panggil ukur, apa dia panggil? Cara nak letak sempadan batu kan? Ni nak betul lah. Di telinga kiri pun sama, Cik. Ni kiri cuping telinga kan? Tarik. Macam tu. Lukis. Okey, itu yang kawasan wajib. Dia panggil sempadan wajib. Dia memang jadi macam ni. Sempadan wajib jadi macam ni. Ini sempadan wajib. Diamond diamond. Sunat. Itu kita nak tahu tu. Okey, ini wajib. Lepas tu kawasan sunat. Jadi sunat. Okey. Sunat perlebih muka tu dinamakan ghurrah. Ni sebab tu kita kena tahu ketika kita basuh, kena tahu. Ini basuh wajib. Kemudian kita pelebihkan saja pelebih ni sampai sini ni. Siapa kita buat macam ni? Kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita buat macam ni? Ini untuk mendapat pahala kawasan lebih. Dipanggil basuhan yang lebih. Nama dia ialah ghurrah. Ini Nabi kata sunat perlebihkan basuhan muka yang nama adalah ghurrah. Nama dia. Kalau kawasan tangan, sunat basuhan tangan lebih, ini wajib. Lebih ni dia panggil tahjil. Dia ada nama asing. Sunat perlebihkan kawasan basuhan pertangan. Nama dia apa? Nabi bagi nama spesifik ni adalah tahjilun. Tahajiyalam. Tahjil. Kalau tahjil, sunat lebih basuhan kanan. Basuhan tangan. Nama dia. Tapi kita panggil sama je. Sunat basuh pada tangan. Sunat. Basuhan pada muka. Sunat. Cuma Nabi nak lainkan, dia panggil basuhan pada muka, nama dia ghurrah. Basuhan pada tangan, nama dia tahjil. Tu nak. Jadi kita kena tahu wajib dulu. Ini sempadan wajib. Maka sebab apa kita nak tahu sempadan wajib? Sebab kita nak pahala basuhan sunat. Kalau tidak tak tahu basuhan sunat. Dia kata sunat, mana sunat muka, basuh muka? Ni. Ni telinga. Sebab tu kena tahu dulu mana border yang wajib, mana lebihan border wajib itu adalah sunat. Sebab tu kita basuh ni terus kita pelebih. Pelebih ni ialah basuhan sunat sampai ke bawah dagu. Ini sebab apa? Sebab dagu wajib, kenapa lebih sampai ke bawah? Sebab nak dapat basuhan yang sunat. Sunat tepi-tepi semua sunat.
Tepi ni semua sunat, tepi ni semua sunat. Tepi ni dahi lebihkan sedikit sunat dan sampai ke bawah juga sunat ni. Sebab tu kita buat macam tu kan, dapat pahala sunat. Ada orang ni dia terlebih sini sunat tengkuk. Hantar sampai ke tekuk. Ada juga sunat lebih lah. Dia sunat pun juga. Bawah ni lebih dan sunat setengah ulama kata sampai ke ni, bawah ni. Sebab tu setengah tu dia nak bagi puas hati. Hantam tengah tu. Tekuk habis. Baik mandi terus. Habis settle. Border sunat dan border wajib. Dapat dua pahala. Pahala sunat dan pahala wajib. Ini yang Nabi sebut ni dalam hadis ni. Nabi kata di padan mahsyar kelak Nabi akan kenal muka orang yang mengambil wuduk ini akan bercahaya. Muka apa? Ada hadis lain Nabi kata muka orang yang ghurrah, muka orang yang sentiasa melebihkan wuduknya, perlebihan pada bahasa sunat akan bercahaya. Wuduk tu muka dia pun bercahaya dan lebihan sunat itu juga akan bercahaya. Dan ketiganya, Allah Alam tu, tiga ni panjang ni kan, mengantuk pula. Burrah dalam hadis tu khas. Khas? Muka je. Dia tak masuk anggota lain. Kalau anggota lain, dia ada hadis lain, Nabi kata tahjil. Tahjil ingat, tahjil itu bukan muka. Tahjil itu adalah siku, tangan hingga siku. Tahjil. Kaki apa ada, cuma tak ada nama. Yang Dobik kata lebat tadi tu. Lebat. Lebat ni macam mana Dobik dia? Lebat dengan nipis. Jadi lebat dengan nipis ni, kalau lebat, Dobik dia, kita khitab dengan dia, mana kita beradak dia, kita tenum dia, tak nampak. Tak nampak dia punya kejaraman dia. Maksud tak nampak dia punya kulit, tak nampak. Kita khitab jangan nampak, tengok jauh, tengok dekat. Mana khitab ni, kita duduk bertetan dengan dia dekat. Jadi kita tengok janggut dia, memang lebat sehingga tak nampak pun kulit. Tak nampak jarang-jarang pun. Di cover oleh bulu. Itu dia panggil lebat. Tapi kalau nampak, bukan jauh pun, dekat. Jauh memang tak nampak. Nampak jarang-jarang. Itu dia panggil nipis. Nampak kulit. Tapi kena khitab dengan dia. Maksud khitab ni, kita berhadapan dengan dia, kita tengok tenum dia, nampak. Nampak kejaraman dia, jarang-jarang. Nampak kulit. Maksud nampak, bukan jaram tu, jarang saja tak. Nampak kulit. Itu dia punya Dobik. Terlebat dan juga nipis. Kalau nampak kulit, khitab dengan dia, nampak kulit, itu dia panggil nipis. Kalau khitab dengan dia, duduk berdepan dengan dia, tak nampak pun kulit, itu dia panggil tebal. Apa jarak dia? Ulama tak sebut spesifik jarak. Cuma ulama kata kalau khitab ni makna bertetangan dengan dia, macam duk sembang dengan dia, khitab ni makna bertetangan sembang dengan dia, kita boleh nampak. Jadi jangan jauh sangatlah. Ghalib, kita ghalib sembang ni dekat. Kita Melayu ni nipis ni lagi. Ya, betul tu. Nipis saya ni jangan cakap tak ada langsung. Gali tu macam gali Pakistan. Memang yang tu. Yang tu memang tebal lah. Itu tebal. InsyaAllah yang ketiga bulan depan. Tahun baru. Tahun depan. Fardu yang ketiga. Batinnya tu yang dalam-dalam tu. Batin kulit. Kulit. Maksud batinnya tu kulit bulu. Maksudnya kulit dia nampak tu batin tu. Jadi tak sampai di batin pun, tak sampai di kulit kalau tebal. Tak payah rapat di kulit. Jadi tak perlu. Cuma sunat lah kita buat macam tu, sunat. Walaupun tebal, tetap sunat kita masukkan. Cuma nak cerita ni wajib. Wajib ni atas saja, tapi nak dapat sunat juga kita ratakan. Mana dah hilang. Jadi wuduk tadi dia okey, sambung yang ke depan insya-Allah akan datang. Dan ketiga fardu wuduk basuh sekalian tangan.
Oh, lepas wuduk barulah mandi. Lepas mandi, kita ni dia lepas mandi, fardu mandi. Oh, cerita bab mandi, panjang bab mandi tu. Wuduk ada darurah. Ni special case. Oh lah, sil bowl kan. Oh, bawa air. Air tak ngaji lagi bab air. Oh, tak ngaji lagi bab air punya. Hakikat air mutlak. Oh, baru masuk bab air mutlak. Oh, tu panjang pula tu. Oh, bab air mutlak. Tak masuk lagi air. Sampai solat ni. Sampai nak solat. Oh, panjang lagi ni nak solat ni. Tak selesai lagi nak solat ni. Lepas bab air, tayamum. Tayamum tu detail. Di batu sepul. Tak boleh kita baca express. Ngalah ni sebabnya dia panjang tayamum. Tayamum dia detail. Tayamum kalau nak betul-betul detail, tayamum kita tunggu uji. Tunggu uji detail. Memang perfect. Dia memang tayamum panjang. Sebab tayamum dia cerita semua. Tayamum sakit, tayamum tak ada air, tayamum kerana sakit. Lepas tu pula sakit tu pula sakit last kali tayamum isu jabirah. Isu jabirah, isu berbalut. Memang khatam bab tayamum kitab sulam memang boleh ngajar tayamum. Boleh pergi hospital ngajar tayamum. Duduk semayan ambil tayamum tak betul. Dia tayamum di sini dia ada 4 isu semua. Detail. Kalau orang sakit, ni bukan kerana tak ada air ni, kerana sakit. Sakit tu yang berbalut. Dia akan ada 4 isu. Satu tayamum, satu wuduk, 4 kali tayamum. Dia detailnya tunggu ni, dia cerita satu. Satu tayamum. Satu fardu, satu tayamum. Satu wuduk, 2 tayamum. Satu wuduk, 3 tayamum. Satu wuduk, 4 tayamum. Habis. Tambah 4 tayamum, satu wuduk. Tak capai ini. Jenuh. Kita ni tak ambil air, tak ambil wuduk, terus tayamum. Itu mazhab Hanafi kan. Kita ngaji di sekolah. Di sekolah pun dia dah terikut fiqh pun campur mazhab. Jangan cerita tauhid. Tauhid 3 senakai. Kan? Kalau mau di sekolah, tauhid 3 senakai lama dah. Tahun kita dulu 80-an kan, dah 3 senakai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sejuklah air. Minum air sejuk. Ustaz, saya pun dah saya rasa macam tak tahu ni saya masuk hospital. Kita tahu.